konteks ini Allah SWT telah memberi pelbagai gambaran yang jelas tentang asas terhadap keinginan seorang tu untuk menjadi seorang yang berjaya. Antaranya adalah yang pertama, peningkatan iman dan takwa. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan ketiga adalah pembersihan jiwa. Baik, yang pertama adalah iman dan takwa. Baik, iman ni adalah menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyatakan bahawa iman adalah kepercayaan seseorang itu dan meresapkan dalam hati seseorang itu. Lalu diaplikasikan ataupun iman tu ditunjukkan dengan tingkah laku ataupun perilakuan yang baik dalam kehidupan kita. Tapi tidak dinafikan bahawa sekarang ni tidak dinafikan bahawa ramai yang tahu je iman tu apa, maksud iman tu apa, dan ramai yang tahu sebagai seorang Muslim perlunya adanya iman. Sebab tanpa iman tiadanya wujud manusia yang baik. Baik, so persoalannya di sini adalah adakah iman kita ni cukup ataupun iman kita ni kuat ataupun tidak. So Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 146 yang berbunyi, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu sedangkan mereka mengetahuinya. Selain itu Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15 dengan mafhumnya, hanya orang yang beriman itu ialah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi. Dan saya petik lagi dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang bermaksud, sesungguhnya hanya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gebentar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Allah lah mereka berserah, iaitu orang yang mendirikan solat dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Mereka lah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Baik, berdasarkan daripada potongan ayat Al-Quran tersebut dapat digambarkan di sini bahawa seseorang yang beriman itu adalah orang yang percaya dengan setiap ketentuan dan takdir yang telah Allah tetapkan. Sebab kalau kita tengok sebagai contoh, kawan kita ni dia dah usaha, tapi bila dia usaha tu Allah tetap bagi dia gagal. And then dengan kegagalan tu dia menyalahkan ataupun dia bersangka buruk dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. So adakah di sini layakkah kita untuk mengatakan yang iman ni kita dah kuat, iman kita ni dah kukuh, tetapi pada masa yang sama kita menyalahkan takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Sebab apa, orang yang sebab bersangka buruk ni Allah murka, dan Allah beri azab kepada orang yang bersangka buruk kepada Allah. Dan kebanyakan orang bersangka buruk ni adalah orang kafir. Kita kalau sebagai seorang Muslim ataupun mukmin yang sejati, kita sepatutnya ada iman, iaitu apa juga takdir dan perancangan yang Allah buat, tak kira kita ada masalah ke dan sebagainya, percayalah dengan setiap apa yang Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita tu ada hikmah dan hikmah tersurat yang kita tidak nampak. So kalau nak tengok di dalam konteks ini, kena percaya yang iman ni merupakan, kalau kita tengok beriman, rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. So kita sebagai seorang Muslim perlulah beriman kepada qada dan qadar, iaitu dengan ketentuan atau ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Seterusnya, sebagai tanda keimanan juga, kita juga wajib patuh dan taat kepada perintah Allah dan tidak sesekali melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan itu, kita sebagai hamba Allah yakinlah dengan kita beribadah kepada Allah, insya-Allah kejayaan itu akan diperolehi dengan seperti mana yang telah Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengkurniaan yang berlimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Selain itu juga Allah telah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 1 hingga 3 yang kita juga kenali sebagai ayat 1000 dinar, yang berbunyi, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengejarkan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. So keimanan ni adalah merupakan asas utama untuk kita mendapatkan keberkatan Allah.
So untuk mendapatkan keberkatan Allah ni kita perlulah bertakwa kepada Allah, dan kalau kita tengok setiap kali kita mesti ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sebab bertakwa kepada Allah ni adalah sangat penting. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar. So macam mana kita nak bertakwa ni? Bertakwa ni adalah dengan kita meletakkan sepenuh harapan kita kepada Allah. Apa juga keputusan kita buat, letakkan 100% sepenuhnya kepada Allah. Dengan macam mana? Contohnya kalau kita ada masalah, buatlah solat tahajud ke, solat hajat ke, solat taubat ke, qiyam mulai ke dan sebagainya. Dan jadikan setiap yang dan dengan insya-Allah dengan kita melaksanakan amal ibadah tersebut, berkemungkinan insya-Allah Allah akan bantu kita. Sebab apa? Allah telah berjanji orang yang bertakwa ni Allah akan bukakan dia pintu dan jalan penyelesaian di dalam satu masalah. So percayalah, dengan kita beriman dan kita berpegang kepada takwa kepada Allah, insya-Allah kejayaan itu akan diperolehi. Baik, yang asas yang kedua adalah tekankan kepada ilmu pengetahuan. Kita sebagai hamba Allah ni, ilmu amat penting dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tanpa ilmu, tiadalah wujudnya manusia yang berguna. Dan amal tanpa ilmu adalah kosong. Sebab ilmu pengetahuan ataupun ilmu ni adalah sangat penting dalam kehidupan sehari kita. Dan begitu juga selain itu juga Allah telah mengangkat derajat yang orang yang berilmu ni berbanding orang yang tiada ilmu. Seperti mana yang telah Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud Allah akan meninggikan darjat orang yang beriman antara kamu dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat berbanding orang yang tiada ilmu. Baik, bertepatan dengan ayat Quran tersebut, so kita seharusnya memiliki ilmu dalam kehidupan seharian kita. Jangan kata kita tak nak belajar dan sebagainya. Dan kalau dalam konteks ilmu juga, terdapat perbezaan antara orang yang berilmu dan orang yang ada ilmu. Orang yang berilmu ni adalah orang yang dia mempelajari ilmu, kemudian dia ilmu tersebut diaplikasikan ataupun dipergunakan untuk benda perkara yang baik dalam kehidupan seharian dia, sama ada untuk kebaikan diri dia, masyarakat maupun agama. Baik, manakala orang yang ada ilmu ni, dia belajar ilmu, dia ada ilmu, tapi ilmu yang dia ada tu dia tak manfaatkan untuk kebaikan diri dia. Malah kadang ilmu yang kita belajar tu hanya semata-mata untuk exam je, bukan untuk kebaikan di dunia. Sepatutnya ilmu yang kita ada tu perlu kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. So barulah berguna ilmu yang kita ada tu. So persoalannya di sini, adakah kita ni adalah orang yang berilmu? Sebenarnya kalau nak dihitungkan ilmu yang kita ada sampai umur sekarang ni pun belum tentu kita dikategori sebagai orang yang berilmu, sebab ilmu Allah ni sangat luas dan ilmu Allah ni terlampau banyak. Cuma kita je yang nak mempelajari ilmu Allah tersebut ataupun tidak. So tuntasnya di sini, kita sebagai hamba Allah ni janganlah bongkar dan belagak dengan ilmu yang ada. Contohnya, aku ada ilmu banyak, aku belagak dengan semua orang. Tidak boleh. Contohnya kita kena rendah diri, sebab ilmu ni milik Allah dan kita tak perlu berbangga dengan ilmu yang kita ada tu. Sepatutnya ilmu tu adalah untuk kebaikan semua orang. Seperti mana telah Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habisnya kalimah-kalimah Tuhanku. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. So maksudnya di sini ilmu Allah tu terlampau banyak. So kita perlulah ilmu yang kita ada tu perlulah kita berkongsi dengan orang, ataupun kalau ada kawan kita tak faham, kita ajar dia. Kita jangan pernah rasa yang kalau aku share ilmu ni dia akan lebih berjaya daripada aku. Tak. Sebenarnya ilmu ni bila kita kongsi dengan orang, insya-Allah kita sendiri akan faham ilmu yang kita ajar kepada orang tu. Jangan pernah kedekut ilmu. Itulah keyword untuk menjadi seorang yang berjaya. Ilmu perlu dikongsi bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk kebaikan semua orang. Baik, dan akhir sekali pembersihan jiwa. Untuk menjadi seorang mukmin yang berjaya, jiwa kita ni perlu bersih daripada perkara-perkara yang kotor seperti perkara lara, maksiat dan sebagainya. Sebab apa? Orang yang kalau kita tengok orang pandai macam mana sekalipun, tapi kalau akhlak dia, hati dia kotor, suci dan hati dia kotor dengan perkara-perkara lara, tak ada gunanya ilmu yang ada kepada kita. Sebab apa?
ilmu ni, ada hadis Nabi yang mengatakan ilmu tidak boleh dicampur adukkan dengan perkara maksiat. So takut berkemungkinan dengan ilmu yang sedia ada di dada kita ni, takut berkemungkinan akan Allah tarik nikmat ilmu tu. Sebab apa? Dengan kita melakukan perkara-perkara maksiat. Sebab perkara maksiat ni berkemungkinan boleh juga menyebabkan ilmu-ilmu yang kita belajar mungkin mudah lupa dan sebagainya. So untuk menjadi seorang yang berilmu, kita perlulah bersihkan jiwa kita dari perkara-perkara yang kotor lah. Dan Allah juga telah berfirman di dalam surah Asy-Syamsu ayat 9 yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Dapat difahami daripada maksud ayat ni, penjagaan diri kita dengan taat kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah adalah tujuan kita untuk mencapai redha Allah. Dan kita mendapat redha Allah tu, itulah adalah kejayaan yang hakiki untuk kita. Sebab apa? Matlamat kita yang sebab apa orang yang tahu akan matlamat dia, tahu tanggungjawab dia sebagai khalifah di muka bumi ini, itulah sebenarnya orang yang berjaya. Sebab apa? Dia dah tahu matlamat hidup dia untuk apa, dan dia tahulah apa tujuan dia hidup di muka bumi ni untuk apa. So ini menunjukkan yang dia adalah orang yang berjaya. So kesimpulan di sini, marilah kita kembali kepada fitrah kejayaan kita. Sebab dengan kembali kepada fitrah kejayaan kita, so kalau untuk bersihkan jiwa kita ni, terletak sepenuhnya di tangan kita. Sebab untuk mengubah diri kita ni terletak di tangan kita, bukannya di tangan orang lain. Seperti mana yang adalah Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Allah tidak akan mengubah sesuatu nasib kaum itu melainkan satu kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. So kalau kita nak mengubah diri kita tu, perlunya adanya niat dalam diri kita, bukannya dengan perlunya orang lain. Sebab kita diri sendiri kita yang nak berubah, bukannya orang lain. So kesimpulannya pada malam ini, kita sebagai hamba Allah sewajarnya bermuhasabah diri kita, perbaiki diri kita untuk menjadi seorang mukmin yang cemerlang, bukan berjaya di dunia sahaja tapi berjaya di akhirat. Sebab dan kecapilah kejayaan di mana-mana. Sebab kejayaan ni juga Islam menitik beratkan tentang kejayaan. Kalau kita lihat dalam laung azan hayya 'alal falah yang berbunyi marilah menuju kejayaan. So ini menggambarkan bahawa Islam menekankan kepada tentang marilah kejayaan. So tak kira lah kita bersukan ke, kita belajar ke, dalam kehidupan seharian kita juga pun kita perlu berjaya. Tak kisahlah berjaya dalam sukan ke, berjaya dalam pendidikan dan sebagainya. So saya rasa itu saja untuk malam ni. Tapi sebelum saya mengakhiri tazkirah pada malam ni,